Matematik tahun 3, kenal pecahan perseratus dan perpuluhan. Murid-murid, terlebih dahulu mari kita mengenal apakah itu pecahan perseratus. Murid-murid, ini ialah petak seratus. Dalam petak seratus ini kita ada 16 petak yang berwarna. Jadi 16 daripada 100 kita boleh tulis dalam pecahan perseratus. Dalam angka kita boleh tulis sebagai 16 per 100. 16 ialah 16 bahagian yang berwarna daripada 100 bahagian semua sekali. Dalam perkataan kita boleh tulis sebagai 16 per 100. Baiklah, murid-murid boleh sebut tak berapa pecahan per 100 bagi gambar rajah ini? Ya, kita hanya perlu bilang bilangan petak yang berwarna. Kita ada 4 bilangan petak yang berwarna daripada 100 bahagian semua sekali. Jadi, kita boleh tulis sebagai 4 per 100 dalam angka. 4 per 100. Dalam perkataan kita boleh tulis 4 per 100. Okey, jika diberi dalam angka 35 per 100 ataupun dalam perkataan 35 per 100, berapakah yang kita perlu lorekkan dalam petak per 100 ini supaya ianya jadi 35 per 100? Ya, kita hanya perlu lorekkan sebanyak 35 petak. Okey, jadi kita boleh lorekkan ataupun kita boleh warnakan sebanyak 35 petak. Terpulang pada kamu nak ambil petak yang mana asalkan jumlahnya ialah 35. Okey, itu baru 10. Ini ialah 20. Ini ialah 30. Dan kita akan ambil 5 lagi. 33, 34, 35. Jadi gambar rajah itu sudah pun menunjukkan 35 per 100. 35 daripada 100 bahagian semua sekali. Okey? Sekarang mari kita kenal pula perpuluhan. Lihat nombor-nombor ini. Apakah yang dapat kamu perhatikan pada nombor-nombor ini? Ya, nombor-nombor ini ada titik. Titik ini dinamakan sebagai titik perpuluhan. Baiklah, kita nak mengenal nilai tempat bagi perpuluhan dahulu. Okey, di sini kita ada nilai SAR. Di sebelah kanan SAR kita ada titik perpuluhan. Satu nilai tempat selepas titik perpuluhan dinamakan per-10. Manakala dua nilai tempat selepas titik perpuluhan dinamakan per-100. Per-10 kita ada satu nilai tempat selepas titik. Manakala per-100 kita ada dua nilai tempat selepas titik perpuluhan. Baiklah, sekarang kita nak tahu macam mana kita nak baca nombor perpuluhan. Okey, jika diberi nombor ini, macam mana kita nak baca nombor ini? Kita akan baca sebagai sifar perpuluhan 15. Okey, selepas titik perpuluhan, kita tak boleh cantumkan nombornya. Kita kena sebut satu per satu. Okey, kita tak boleh cantumkan sebagai 15 kat sini. Kita akan sebut satu per satu. Jadi kat sini sifar perpuluhan 15. Okey, kita tengok nombor yang seterusnya. Yang ini kita akan baca sebagai sifar perpuluhan 7 sifar. Kita tak boleh sebut 70. Okey, sifar perpuluhan 7 sifar. Yang ini pula sifar perpuluhan sifar 8. Dan seterusnya yang ini sifar perpuluhan 34. Okey, boleh? Baiklah, sekarang kita nak lihat apakah kaitan antara pecahan per 100 dengan perpuluhan. Okey, sekarang ni kita lihat gambar rajah ini. Okey, kita bilang berapa petak yang berwarna. Kita ada 10 bahagian yang berwarna daripada 100 petak semua sekali. Jadi pecahan per 100 kita boleh tulis sebagai 10 per 100. 10 per 100 dalam perpuluhan kita boleh tulis juga sebagai sifar perpuluhan 1 sifar.
Okey, ini ialah tempat bagi per 10, ini ialah tempat bagi per 100. Ingat, kita ada per 100, jadi kita ada dua tempat. Selepas titik perpuluhan. Baiklah, 10 per 100, kita boleh jadikan dia per 10. Bermaksud kita boleh permudahkan. Okey, macam mana kita nak permudahkan pecahan itu? Kita boleh bahagikan ia dengan satu nilai yang sama, iaitu kita boleh bahagikan dengan 10. Satu lagi teknik yang kita boleh guna ialah kita boleh guna kaedah mansuh sifar. Satu sifar di atas kita boleh potong dengan satu sifar di bawah. Jadi yang tinggal ialah 1 per 10. 1 per 10 dalam perpuluhan kita boleh tulis sebagai sifar perpuluhan 1. Okey, sifar perpuluhan 1. 1 kat sini nilai tempatnya ialah per 10. Baiklah, sebenarnya kedua-duanya 10 per 100, 1 per 10 adalah sama. Maksudnya dia mempunyai nilai yang sama. Sifar perpuluhan 1 sifar dengan sifar perpuluhan 1 juga mempunyai nilai yang sama. Cuba kita perhatikan gambar rajah. Ini ialah 10 per 100. Yang ini ialah 1 per 10. Kawasannya masih sama, cuma kita permudahkan sahaja. Jelas? Okey, kita lihat gambar rajah ini pula. Okey, macam mana kita nak tulis pecahan per 100? Okey, kita bilanglah berapa bilangan yang berwarna. Okey, jadi kita ada 50. 10, 20, 30, 40, 50. 50 kawasan yang berwarna daripada 100 petak semua sekali. Jadi, kita boleh tulis sebagai 50 per 100. Dalam perpuluhan, kita boleh tulis sebagai sifar perpuluhan 5 sifar. Okey. 50 per 100 juga kita boleh jadikan dia kepada per 10. Macam mana nak jadikan per 10? Sama ada kita boleh bahagikan dengan 10 atau kita boleh masukkan sifar. Satu sifar di atas, kita boleh potong dengan satu sifar di bahagian bawah. Yang tinggal ialah 5 per 10. Okey, 50 per 100 sama dengan 5 per 10. Dalam perpuluhan, sifar perpuluhan 5 sifar, yang ini untuk per 100. Kalau per 10, dia akan jadi sifar perpuluhan 5. Sebab ini adalah nilai tempat bagi per 10. Okey, tapi keduanya sifar perpuluhan 5 sifar dan juga sifar perpuluhan 5 mempunyai nilai yang sama. Perhatikan gambar rajah. Kita lihat ini ialah 50 per 100 atau sifar perpuluhan 5 sifar. Yang ini pula ialah 5 per 10 atau sifar perpuluhan 5. Baiklah, kalau yang ini pula, okey, macam mana kita nak tulis dalam pecahan per 100 dan juga perpuluhan? Okey, kalau kita bilang kat sini kita ada 25 kawasan yang berwarna daripada 100 petak semua sekali. Jadi pecahan per 100 dia akan jadi 25 per 100. Dalam perpuluhan, kita boleh tulis sebagai sifar perpuluhan 25. Okey, boleh jelas tak? Okey, contoh lain yang ini kita ada 19 kawasan yang berlorek. Jadi pecahan per 100 ialah 19 per 100. Dalam perpuluhan dia akan jadi sifar perpuluhan 19. Baiklah, sekarang diberi pecahan per 100 iaitu 3 per 100. Kita nak tuliskan dalam bentuk perpuluhan. Okey, dalam perpuluhan dia akan jadi sifar titik perpuluhan. Okey, selepas titik perpuluhan kita akan ada dua nilai tempat sebab ini ialah nilai tempat per 10, yang ini ialah nilai tempat per 100. Ingat, ini adalah per 100. Jadi kita nak letak 3 ni kat mana? 3 kita akan letak di hujung sekali sebab di depan kita boleh letak sifar. Jadi ini ialah 3 per 100. Kalau kita letak sifar perpuluhan 3, okey, 3 kat sini, yang kat belakang kita terpaksa letak sifar. Jadi dalam pecahan per 100 dia akan jadi 30 per 100. Kita tak nak yang ini. Okey, kita tak nak yang ini. Kita nak yang ini. Jadi itu adalah 3 per 100 ataupun sifar perpuluhan sifar 3.